atau Hajar. Tiba-tiba tempat itu adalah Yathrib, Madinah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi mimpi Nabi SAW merupakan satu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila Nabi SAW bermimpi, jadi ini satu perintah daripada Allah SWT untuk berhijrah ke Madinah ketika itu. Allah SWT telah memberi jaminan kepada mereka berhijrah dengan firman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dan barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapati di muka bumi tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian ia ditimpa kematian sebelum sampai ke tempat hijrah, maka sesungguhnya tetap pahalanya di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 100. Inilah janji Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pelbagai perintah. Kita yakin bahawa di sana rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam contoh ni, Nabi SAW dengan para sahabat nak berhijrah ke Madinah, satu tempat yang tak tahu. Orang kata apa? Tak tahu apa ada di sana. Boleh kerja apa, cari makan macam mana, ada rumah ke. Ni tinggal semua ni, tinggal di Mekah semua. Yang tinggal anak, yang tinggal isteri, yang tinggal kebun kurma, yang tinggal perniagaan, segala-galanya tinggal. Kerana menurut perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Takkan nak bawa rumah pergi. Rumah tinggal. Kalau ada kedai, takkan nak bawa kedai pergi, tinggal kedai. Kerana menyahut surat Allah Subhanahu Wa Taala ketika itu. Itulah pengorbanan sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan Nabi SAW bersabda, "Man kharaja min baitihi mujahidan fi sabilillah fa kharra an dabbatihi famata wa faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw ladagathu dabbatun famata faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah aw mata hatfa anfihi faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah." Rawahu Imam Ahmad. Siapa yang keluar dari rumahnya kerana berjihad fi sabilillah, menegakkan kalimah Allah, lalu ia tersungkur dari kenderaannya dan mati, maka tetaplah pahalanya di sisi Allah. Atau ia disengat oleh binatang lalu mati, maka telah tetaplah pahalanya di sisi Allah. Atau mati biasa, maka sesungguhnya tetaplah pahalanya di sisi Allah. Nabi SAW memberi motivasi kepada para sahabat, memberi targhib kepada sahabat. Siapa-siapa yang berjuang di jalan Allah, ikut perintah Allah, ikut perintah Rasul SAW, inilah ganjarannya. Inilah iman yang dibina oleh Nabi SAW selama 13 tahun di Mekah. Dan inilah hasilnya, buah daripada keimanan, buah daripada tarbiyah Nabi SAW. Iman. Macam tu juga kita dalam masyarakat. Masyarakat rosak kerana rosaknya iman. Kerana imanlah kita datang hadir ramai-ramai ke masjid. Kerana imanlah kita rajin boleh bangkit subuh, tak kalau orang lain sedang nyenyak tidur dalam selimut, ada isteri peluk isteri, sanggup tinggalkan semua tu, bangkit masuk bilik ayat, ambil wudu, datang ke masjid pagi-pagi dalam suasana sejuk. Apa yang memberikan motivasi kepada kita? Iman. Kerana kita yakin dengan janji Allah SWT. Siapa yang 2 rakaat solat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Main sunat sebelum subuh, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apatah lagi sembahyang berjemaah di subuh, berjemaah di masjid, lebih besar pahalanya. Iman yang mendorong kita datang kepada semua. Itulah
dorongan, motivasi yang diberikan oleh Nabi SAW kepada sahabat-sahabat sampai sanggup meninggalkan segala-galanya, berhijrah daripada kota Mekah menuju ke Yathrib ketika itu. Ketika Sayyidina Umar Al-Khattab nak berhijrah ke Madinatul Munawwarah, disebutkan man arada an tahkulahu ummu au yaitama waladu au tarmala zawjatu falyalqani wara'a hadzal wadi. Siapa yang mahu ibunya kehilangan anak, meyatimkan anaknya atau menjandakan isterinya, silalah berjumpaku di belakang lembah ini. Itu beberapa karakter, beberapa sifat para sahabat. Ada yang berani, ada yang berbagai cara mereka berhijrah menuju ke Yathrib kerana menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, sebelum berlaku peristiwa hijrah ni, ada satu persidangan, suatu perbincangan yang berlaku sesama musyrikin Mekah. Musyrikin Mekah ketika itu, para pemimpin mereka bermesyuarat di satu tempat bernama Darun Nadwah. Darun Nadwah ni kira macam parlimen Mekah lah kata. Kerana pemimpin-pemimpin Mekah berkumpul di situ, bermesyuarat, dan sebelum hijrah berlaku, maka mereka telah bermesyuarat. Pada tanggal 26 Safar bersamaan dengan 12 September 622 Masihi, berlakulah persidangan beberapa pemimpin Arab Quraisy ketika itu, antaranya Abu Jahal bin Hisham mewakili Bani Makhzum, Jubair bin Mut'im, Tu'aimah bin Ali, Al-Harith bin Amir mewakili Bani Naufal bin Abdul Manaf, Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Abu Sufyan bin Harb mewakili Bani Abi Syam bin Abdul Manaf, An-Nadha bin Harith mewakili Bani Abu Zar, dan beberapa orang musyrikin, pemimpin musyrikin Mekah ketika itu. Mereka bermesyuarat, apa yang kita nak buat kepada Muhammad. Pengaruh dia begitu kuat sekarang ni. Dia telah mempengaruhi orang-orang kita. Mungkin mereka sedang mengatur strategi untuk merampas kuasa. Kita kena berbuat sesuatu kepada mereka. Sebelum berlaku mesyuarat, datanglah seorang lelaki yang berpakaian dan berwatakan seperti seorang tua syekh dari Najd. Itulah Iblis. Iblis datang join mesyuarat sekali, sama-sama dengan musyrikin Mekah. Mereka berbincang apa yang kita nak buat kepada Muhammad. Ada 3 cadangan. Cadangan yang pertama, Abul Aswad berkata, kita buang negeri Muhammad, tangkap dia, bawa pergi ke satu kawasan tempat, tinggal dia di sana, supaya pengaruh dia tak boleh mempengaruhi orang-orang kita. Lalu Syekh dari Najd, Iblis, dia kata tak boleh, idea ni tak bagus. Muhammad akan mempengaruhi orang-orang kat sana, dan suatu hari nanti dia akan kumpulkan kekuatan. Kerana Muhammad ni orang yang indah kata-katanya, orang yang kuat pengaruhnya. Suatu hari nanti dia akan kumpulkan orang di sana dan akan datang menyerang kita di Mekah. Idea ni tak bagus. Ada seorang pemimpin Quraisy pula, dia kata, Abu Al-Bukhtari, kita penjarakan Muhammad, jangan bagi dia jumpa orang. Penjarakan dia, asingkan dia daripada pengikut-pengikut dia. Lama-lama pengikut dia akan hilang pengaruh, dan akan hilanglah Islam di bumi Mekah. Lalu
Syekh dari Najat dia kata tak boleh, ini idea yang tak sesuai, kerana pengaruh dia terlalu kuat. Suatu hari nanti pengikut-pengikut dia akan menyerang penjara kita dan membebaskan Muhammad, dan ini akan menimbulkan lebih provokasi kepada kita, pemimpin-pemimpin Quraisy ketika itu. Kemudian datanglah cadangan yang ketiga, cadangan daripada Abu Jahal. Abu Jahal kata, kita buat macam ni, kita kumpulkan pemuda-pemuda daripada semua kabilah yang ada di Mekah dan beri senjata kepada mereka, dan kita akan tetap dah bunuh Muhammad dengan sekaligus. Jadi kalau kabilah Muhammad nak balas balik, dia tak boleh nak balas balik sebab terlalu ramai yang berkumpul untuk membunuh Muhammad. Syekh dari Najat kata, ini idea yang bagus, kita akan laksanakan. Ini satu tindakan yang bagus. Begitulah ancaman yang diterima oleh Nabi SAW. Begitulah juga kita dalam perjuangan Islam ini. Kita sering berhadapan dengan orang-orang yang sentiasa memusuhi Islam, orang yang sentiasa tidak bersetuju dengan Islam. Bagaimana kita melihat di seluruh dunia, bagaimana umat Islam telah diseksa, ada umat Islam yang telah dibunuh, negara-negara Islam telah dijajah kerana perancangan orang kafir yang tidak bersetuju dengan Islam. Terlihat bagaimana di Palestin, sejarah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun umat Islam di sana sengsara. Di Syria, bagaimana orang Islam telah menerima suatu tindakan yang sangat keras. Begitu juga di negara kita, berbagai ancaman yang datang dari sudut pemikiran. Mereka merancang untuk menghancurkan Islam dengan idea-idea, pemikiran-pemikiran yang terkeluar daripada landasan Islam. Amalan sekularisme yang memisahkan antara Islam dengan dunia, yang memisahkan antara Islam dengan politik. Ajaran liberalisme yang memberikan pemikiran boleh berfikir sebebas-bebasnya tanpa ada batasan. Sedangkan kita orang Islam ada batasan syarak, yang mana halal, yang mana haram, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Jadi serangan dalam bentuk pemikiran, serangan dalam bentuk undang-undang. Bagaimana negara kita pernah dijajah dahulu oleh British, maka mereka telah mengadakan perjanjian, kalau nak merdeka maka kena ikut undang-undang Lockery, undang-undang yang dikongkong oleh British, undang-undang yang telah diberikan apa orang kata tak bebas, kena ikut undang-undang British. Jadi ini satu benda yang ancaman, bentuk ancaman yang sangat kuat kepada Islam. Maka di sana adalah cadangan daripada beberapa orang untuk meminda hukum yang ada di negara kita, negara Malaysia. Antaranya pindaan rang undang-undang Akta 355. Yang mana sekarang ni kita ada Mahkamah Sivil, ada Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah ni kuasa dia terbatas kerana perlembagaan Malaysia membataskan undang-undang Islam ni, ada batasannya. Akta 355 kita lihat dia punya batasannya setakat 3 tahun penjara, RM5,000 dengan 6 kali sepatan. Sedangkan ada undang-undang lain, Akta Hidupan Liar contohnya, orang kena tangkap, orang bela hidupan liar ni, kena dia punya denda dia sampai RM50,000. Sedangkan orang yang ditangkap bawah undang-undang Mahkamah Syariah setakat RM5,000 je. Kalau kena tangkap khalwat, kena tangkap zina contohnya, dia punya limit dia setakat RM5,000 saja. Itulah limitation ataupun
Hak setakat tu je hak dia kan. Jadi macam mana kita kata negara kita negara Islam, tetapi undang-undang Islam mempunyai hak yang tertentu, hak yang dikongkong oleh undang-undang British kan. British dah pergi lama dah, tetapi negara kita masih lagi mengamalkan undang-undang British. Jadi pindaan Akta 355 ni adalah antara jalan untuk kita menaik tarafkan mahkamah syariah yang ada kan. Kita lihat bangunan mahkamah syariah begitu hebat sekali kan, dengan bangunan dia, dengan sistem yang ada. Tetapi hukumannya hak setakat tu saja kan. Akta hidupan liar lagi tinggi lagi hukuman berbanding dengan undang-undang jenayah syariah kan. Jadi kita terkongkong di situ. Jadi inilah antara cabaran-cabaran umat Islam masa kini. Berbalik kepada peristiwa hijrah Nabi SAW tadi, bagaimana di zaman Nabi SAW itu cabaran yang ditempuhi oleh mereka. Ketika Nabi SAW bersama-sama dengan Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dalam perjalanan Nabi SAW terkongsikan cerita tentang satu peristiwa ketika Nabi bersama Abu Bakar di Gua Thur. Dalam perjalanan Nabi SAW daripada Mekah menuju ke Madinah, Nabi SAW berhenti sebentar di Gua Thur. Bersama-sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang sangat sayang kepada Nabi, sangat kasihkan Nabi, sangat cintakan Nabi SAW. Sebelum masuk ke dalam Gua Thur, Sayyidina Abu Bakar dia masuk dulu. Dia cek dulu, ada lubang-lubang, kot-kot, ada binatang berbisa. Ambil kain sumbat dalam lubang-lubang yang ada. Bila dah clear semua, selamat, lalu dia ajak Nabi SAW, jemput Nabi SAW masuk. Kita berehat di sini sekejap. Seorang yang sangat kasihkan kepada Nabi SAW, yang setelah beberapa ketika berjalan nak berehat, Sayyidina Abu Bakar Siddiq duduk dan letakkan pipi Nabi SAW di atas riba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi SAW terlelap. Ketika duduk tu, tiba-tiba seekor binatang berbisa telah menggigit Abu Bakar Siddiq. Sayangnya dia kepada Nabi SAW, dia duduk diam, dia tahan kesakitan tu, sehingga menitis air matanya menintik kepada pipi Nabi SAW yang ketika itu sedang berehat di ribaan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nabi SAW terjaga kerana air mata Abu Bakar Siddiq terkena pada pipi Nabi SAW. Apa hal Abu Bakar? Sebab apa kau menangis? Bapa teriak. Lalu Nabi SAW sedar bahawa Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah digigit oleh seekor binatang berbisa. Lalu Nabi SAW ambil tempat mana yang kena gigitan tersebut. Nabi SAW sudah dengan mukjizat Nabi SAW, bisa tersebut telah hilang daripada memberi kesan negatif kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Begitulah pengorbanan seorang sahabat. Nabi SAW cinta dia kepada Nabi SAW, sanggup berbuat apa sahaja kan. Itulah kita ni sebagai pengikut Nabi SAW, kena menzahirkan cinta kita kepada Nabi SAW. Paling tidak apa, kita kena selalu berselawat kepada Nabi SAW. Duduk diam-diam selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kan. Sekurang-kurangnya kita waktu salat, kita berselawat kepada Nabi SAW. Hadirkan rasa cinta kita kepada insan yang sangat berjasa kepada seluruh dunia.
semasa di Gua Sur terdapat beberapa tokoh-tokoh yang sangat menjadi suatu iktibar kepada kita. Seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar, berperanan menjadi seorang informer, memberi maklumat kepada Nabi SAW. Siang hari bersama-sama dengan kaum musyrikin Mekah, ambil maklumat, tanya apa yang berlaku, apa perancangan mereka. Dia nak kejar Muhammad ke, nak buat apa kepada Nabi Muhammad SAW. Malam pergi bagi maklumat. Satu orang, peranan seorang sahabat bernama Abdullah bin Abu Bakar. Yang kedua, seorang tokoh bernama Amir bin Fuhairah. Amir bin Fuhairah ni ada khadam kepada Sayyidina Abu Bakar. Peranan dia membekalkan susu kepada Nabi SAW selama Nabi SAW berada di Gua Sur. Kemudian memadamkan tapak kaki Nabi SAW bersama Sayyidina Abu Bakar. Dia tak mau ada kesan tapak kaki. Nanti musyrikin Mekah yang nak memburu Nabi SAW akan tahu kat mana beradanya Sayyidina Abu Bakar dengan Nabi Muhammad SAW. Itu orang yang kedua. Orang yang ketiga, bukan orang lah. Yang ketiga, merpati liar dan laba-laba. Bagaimana Nabi SAW telah dibantu oleh dua makhluk yang membantu perjuangan Nabi SAW. Allah SWT kata, walillahi junudus samawati wal ardh. Dan bagi Allah Subhanahu Wa Taala tentera-tentera yang ada di langit dan bumi. Orang yang memperjuangkan Islam, orang yang buat kerja dakwah, orang yang mempertahankan Islam, walillahi junudus samawati wal ardh. Tentera yang sentiasa membantu berada di langit dan di bumi. Inilah tentera yang hantar oleh Allah SWT. Burung merpati buat sarang dekat muka gua tu. Laba-laba berfungsi untuk pasang sarang laba-laba dekat muka gua tu. Kesannya bila musyrikin Mekah lalu kat depan gua tu, dia nampak ada sarang laba-laba. Sarang laba-laba ni bentuk dia bentuk lama. Maknanya kalau ada orang lalu kat situ, maknanya tak ada sarang laba-laba. Tapi sarang laba-laba tu ada di situ, menyebabkan musyrikin Mekah kata, ni tak ada orang masuk dalam gua ni. Masuk pintu, sampai ke pintu gua, nampak ada sarang laba-laba. Kemudian ada burung merpati kat situ. Satu mukjizat Allah SWT memberikan bantuan makhluk, dua makhluk ni yang membantu perjuangan Nabi SAW. Yang ketiga, Abdullah bin Uraiqi Al-Laythi. Abdullah bin Uraiqi ni dia bukan Islam, tapi orang yang baik yang membantu perjuangan Nabi SAW. Dia kerja dia, peranan dia menjadi navigator, menjadi penunjuk jalan, penunjuk arah kepada Nabi SAW. Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, dia tak lalu jalan biasa. Dia tak lalu highway, lalu jalan tepi pantai, lalu jalan kampung, jalan-jalan orang yang tak biasa lalu, untuk mengelakkan daripada bertembung dengan musyrikin Mekah yang memang betul-betul merancang untuk membunuh Nabi SAW. Bukan satu perancangan yang biasa-biasa, tetapi perancangan yang untuk membunuh Nabi SAW, yang kesannya kalau Nabi SAW wafat ketika itu, maka Islam akan terhenti dan Islam tidak akan tersebar. Maka Nabi SAW dengan penuh strategi, dengan penuh hati-hati menyusun atur organisasi dia, menyusun atur segala bantuan yang ada untuk membantu perjuangan Nabi SAW. Jadi itu peranan Abdullah bin Uraiqi, penunjuk jalan. Kemudian yang ketiga, Asma binti Abu Bakar, anak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu.
Asma binti Abu Bakar ni, dia kerja dia membawa bekalan. Selama mana Nabi SAW bersama-sama dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada dalam gua Tur itu, selama itulah Asma binti Abu Bakar pergi memberikan bekalan makanan kepada mereka berdua. Ada yang tiba-tiba ada sekali tu dia bawa bekalan, dia terlupa bawa kain untuk bawa bekalan makanan. Dia koyak tali pinggang dia. Zaman dulu tali pinggang dia pakai kain je. Mungkin macam kain apa, kain serba kita ni, ikat tali pinggang, koyak dua. Lalu Nabi SAW beri ikatan dia, beri gelaran kepada itu nitaqah ini, orang yang mempunyai dua tali pinggang. Dia koyak dua tali pinggang, jadi dua tali pinggang. Itulah peranan seorang muslimah kepada perjuangan Nabi SAW. Begitulah juga kita dalam kehidupan ini. Apabila kita melihat ada satu golongan, ada satu kelompok, ada satu kumpulan yang berusaha untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa peranan kita? Adakah kita membantu perjuangan tersebut? Adakah kita membantu kumpulan tersebut untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala? Atau kita tengok-tengok saja? Kita tengok burung merpati dengan labah-labah pun berperanan membantu perjuangan Nabi SAW. Seorang perempuan bernama Asma binti Abu Bakar pun turut membantu perjuangan Nabi SAW. Orang bukan Islam, Abdullah bin Raiki pun membantu perjuangan Nabi SAW. Kita tengok sekarang ni di Malaysia ni pun ada juga orang-orang yang bukan Islam membantu perjuangan untuk menegakkan agama Allah SWT. Lebih-lebih lagi kita ini, dia diberikan hidayah oleh Allah SWT, kita bersama-sama membantu, kan? Tengok apa kemampuan kita. Kalau kita boleh bagi masa, kita bagi masa. Kalau kita boleh bagi harta, kita bagi harta. Boleh bagi kereta, kita bagi kereta. Boleh bagi duit, bagi duit. Ikut kemampuan kita. Masing-masing kita ada peranan. Terutamanya Jumaat masjid contohnya. Masjid nak buat program, macam malam ni ada ceramah, kuliah. Mungkin kita boleh tolong bantu war-warkan kepada jiran-jiran kita. Dan ni pun berkomunikasi pun mudah lah ni, kan? WhatsApp group pun macam-macam WhatsApp group ada. Kita tolong sebarkan ke. Mungkin ada kampung WhatsApp group kampung Binjai. Kita tolong buat poster, design poster, tolong war-warkan dalam Facebook. Kalau boleh kita jumpa orang, malam ni ada program, tepilah 5 buah rumah malam ni untuk program esok. Jemput mereka. Mana ada peranan kita untuk Islam. Kerana inilah yang ditunjukkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita dengar sirah ni bukan sahaja dengar cerita saja. Bahkan ada iktibar yang kita ambil, ada peranan, ada pengajaran yang kita ambil daripada sirah Nabi SAW. Seorang insan yang kita sangat cintai, insan yang kita sangat sayangi, yang sangat berjasa kepada kita, yang memberikan sumbangan yang besar kepada kita dalam kehidupan ini. Orang yang sangat berpengaruh, kan? Kalau tidak masakan, ada seorang penulis, dia menulis buku 500 most influential person in the century. Dia buat senarai 500 orang yang paling berpengaruh dalam abad ini. Orang yang paling berpengaruh, orang bukan Islam ni, dia tulis buku orang yang paling berpengaruh sekali dalam dunia pada abad ini ialah Muhammad SAW. Yang pertama. Yang kedua baru Nabi Isa. Begitulah besarnya jasa Nabi Muhammad SAW sehingga mendapat pengiktirafan